Assalamualaikum, nama saya Muaz. Bertemu lagi kita dalam video ini. Saya nak sekarang ni membicarakan tentang konsep judi dan sedikit penentangan saya tentang derma-derma yang berlaku di sektor-sektor korporat ni. Kita mulakan dengan judi. Apa definisi judi? Dan apa benda yang saya faham tentang judi ni? Judi ni segala sesuatu yang mendatangkan apa jenis kemudaratan. So, maksudnya apa benda yang awak bagi, sepatutnya awak boleh dapat balik. Dan judi ni, bila awak bagi something dan awak akan lost benda tu, ada possibility untuk awak lost benda tu. Dan benda ni adalah sangat sukar dilihat. Dan benda ni kita ambil contoh seperti sebuah pertandingan futsal. Pertandingan futsal, dia ada buat pertandingan dan pendaftarannya adalah sebanyak 25 kumpulan. Dan satu kumpulan ada 10 hingga 15 orang. Dan satu kumpulan harus membayar sebanyak 200 untuk masuk dalam pertandingan tu. So 200 darab dengan 25 dapatlah 5,000. Dan bila kita bayar 200, hadiah nombor satunya ialah 1,000. Hadiah nombor 2 nya ialah 800. Hadiah nombor 3 nya ialah 500. Ini kita buat sebagai contoh. Dan untuk hadiah saja kita kumpulkan sebanyak RM2,300. So, dapat kepada si futsal tu sebanyak RM2,700. So, maksudnya RM2,700 tu futsal tu punya lah. Dan futsal tu punya, dan kos penyelenggaraan untuk adakan pertandingan tu taklah seberapa kalau kita nak kata pun. So, apa benda yang berlaku ialah setiap kumpulan ni membagi setiap seorang 200 untuk satu kumpulan. Dan ada possibility dan dia takkan dapat balik duit apa benda yang dia nak. Walaupun dia bersetuju dengan tindakan sesuatu sebegitu, walaupun dia menandatangani sebab dia kata dia redha kalau dia hilang, tapi secara tak langsung dia beranggapan orang lain juga redha untuk berlaku benda tu pada diri dia, padahal itu adalah satu perkara yang salah. Kalau kita suka membahayakan diri kita, tak semestinya orang lain suka membahayakan diri dia orang. Sebab semua orang mentalitinya menang-menang. So, kita nak bayangkan bila kita menang tu atas dasar kemudaratan yang berlaku pada orang sekeliling. Kita tak kisah apa berlaku pada orang, jadi kita dapat apa benda kita nak. Dan ini adalah satu konsep yang salah lah. Dan ini adalah sebenarnya termasuk dalam salah satu judi yang mana kita haramkan dekat yang kalau tak silap saya dari pemahaman saya dan dari apa benda yang ceritakan pada ustaz-ustaz ni lah. Tapi bila kita fikir pasal realiti, sebenarnya betul juga segitu. So, habis tu macam mana futsal tu dia nak buat duit? Futsal tu, kalau dia nak buat duit, dia buat satu pertandingan dan dia sewakan tapak-tapak di tepi pusat pertandingan tu untuk sewa makan-makan. So, dia buat satu futsal kat tengah. Lepas tu tepi tu, tapak ni dia sewakan untuk orang-orang nak jual burger, untuk jual roti, untuk orang yang datang-datang, family yang datang-datang. So, income dia datang daripada sewa tapak yang dia jual kat tepi-tepi tu lah. Sebab duit, kalau betul duit tu dia nak ambil juga daripada pemain-pemain tu, sepatutnya duit tu dijadikan sebagai makan minum untuk si pemain. So RM10 seorang pemain tu bagi, dia akan dapat nasi, lauk ayam. Lepas tu dia akan dapat botol mineral. Dengan tu dia dapat air sirap, contohnya. Maksudnya benda yang dia buat tu ada benefit pada diri kita sendiri. Sebab apa benda yang paling penting kita cari? Bila kita cakap kita nak cari redha Allah, bila kita nak cari rahmat Allah, kita kena percaya rezeki itu akan datang kalau kita mempunyai hati yang mulia. Dan tidaklah kita mempergunakan orang lain, memperolok-olok kata orang lain, memperkotak-katik pemikiran orang supaya kita dapat apa benda kita nak. Dan itu my take on kisah sebegitulah. Dan kalau kita nak tengok pasal judi-judi lah yang obvious, kita boleh nampak jugalah sama ada dekat Yon ataupun shopping kompleks yang mana kita ada claw machine tu, claw machine yang kita boleh angkat anak patung yang ada dekat dalam cubics tu. So bila kita tak dapat apa-apa, so kita lose duit yang kita bagi tu. Dan itu adalah bukan satu kemudaratan juga. Sebab sepatutnya orang Malaysia, orang Melayu, masyarakat, dia patut dapat apa benda dia nak. Sebab dia dah keluarkan duit, dia dah keluarkan usaha, dan kita ada hak untuk claim apa benda yang sepatutnya menjadi milik kita. Tapi apa benda yang berlaku, apa isu yang berlaku, token kepada mesin tu ialah dia kata memang you bagi hanya RM2 saja, tapi dia punya price kalau you menang you akan dapat sebuah handphone.
Bagi saya juga tidak bersetuju dengan benda ni. Kamu tak boleh bayar sesuatu yang murah untuk dapatkan satu benda yang mahal. Sama seperti kamu bayar satu benda yang mahal tapi kamu dapat benda yang murah. So kalau pada kamu dibuat macam tu tak boleh, pada orang tu pun sama juga, konsep dia sama. Kita tak boleh bayar something yang murah untuk dapat benda yang mahal pada diri kita hanya kerana hadiah. Sebab hadiah tu bukan untuk semua orang. Bila kita kata hidup dalam keadaan masyarakat, bila kita kata berkongsi antara satu sama lain, benda ni akan menimbulkan suatu kecemburuan yang datang daripada orang yang berusaha sesungguh-sungguh untuk dapatkan benda susah tu, padahal kita dapat dengan memetik jari saja. Dan antara konspirasi kisah yang kita dapat dengan memetik jari itu hanyalah untuk si toke membuat sebegitu untuk mendapatkan perhatian orang sekeliling, untuk memberitahu bahawa kewujudan pada yang ada pada company dia. So dia just nak buat tarik perhatian lah, dia just nak buat diri dia jadi mata tumpuan. Kononnya dia adalah seorang yang bermurah hati untuk bagi something yang tanpa diduga oleh orang tu sendiri. Tapi ini adalah bukan satu kehidupan yang tidak sihat lah. Itu apa benda yang kita cuba nak tunjuk. Kalau betul orang tu hati mulia pun, dia hanyalah orang yang memilih kasih. Dia mulianya hati dia tu pada orang si orang tu saja. Tapi orang-orang lain dia layan sama rata. So itu dah masuk pada tahap memilih kasih. So itu adalah satu benda, bentuk pengajaran yang tak sihat pada masyarakat umum. Dan benda ni dijadikan sebagai satu benda yang normal, dinormalizekan di masyarakat. Macam diorang tak kisah kalau kamu main claw tu tapi tak dapat, kamulah rugi dan kamulah membodohkan diri sendiri. Saya tak nak main. Tapi tidaklah pula kita menentang secara keras sehingga benda ni berjaya dibasmi dan tak ada lagi benda-benda macam ni yang meracuni fikiran kanak-kanak yang kecil. Sebab kanak-kanak yang kecil yang suka anak patung ni, dan dia suruhkan mak bapak dia untuk ambilkan patung yang dia suka. So apa pun, contohlah kalau claw machine ni kita nak adakan juga tak ada masalah, kita boleh settlekan masalah ni. Kita buat claw machine, tapi kalau kita tak dapat apa-apa, kita akan dapat hadiah sagawati yang kita boleh claim pada kaunter yang ada dekat situ. Dan term and condition memang ada lah, supaya kita tak nak ada penipuan dan sebagainya. Tapi memang kita tidak boleh berlakunya satu kemudaratan pada seseorang tanpa sama ada dia setuju ataupun tak. Saya rasa benda ni dah berlaku di dalam kawasan yang luar kesedaran dia. Sebab dia kata dia tak kisah. Sebab dia kata RM2 je pun. Tak, ini bukan cara hidup yang kita pupuk. Sebab cara hidup orang tu, bila dia selesa dengan benda tu, dia akan ajar anak-anak dia dan dia akan ajar orang-orang lain. Dan itu benda yang bukan yang kita nak lah. Sebab kita tak nak hidup dalam masyarakat yang berbeza pendapat. Kita nak bersepakat dan kita nak mencari satu persetujuan yang macam mana cara hidup yang sesuai, yang harus dialami oleh setiap orang yang bernama manusia. So far that's it. Tapi kita ada lagi satu kisah yang berkaitan dengan company besar yang meminta derma dengan menggunakan teknik-teknik seperti, kalau kamu pergi produk saya, 1% daripada harga yang kamu bayar akan diberi kepada fakir miskin. So inilah salah satu taktik yang sangat drastik dan tidak sesuai. Sebab bayangkan ini kedai makan yang kita nak makan sangat-sangat, ini kedai makan yang tak berapa sedap. Tapi kedai makan yang tak berapa sedap ni, kalau kamu makan sana, duit yang kamu bagi akan didermakan sedikit pada orang yang susah. Padahal kedai yang sedap ni tidak membuat sebegitu. So nak tak nak, disebabkan kamu nak makan sedap tapi dilema untuk membantu orang juga, kamu memaksa diri kamu untuk makan kat kedai ni, dan terpaksa kamu melumpuhkan hasrat kamu untuk merasa makanan favourite kamu yang ada di kedai sebelah tu. So itu dah nama seperti mempergunakan orang. Tapi apa masalahnya kalau kita betul-betul nak derma, kita derma sahaja di sini dan kemudian kita pergi ke kedai sana untuk makan apa benda yang kita nak. Apa permasalahan kalau kita buat macam tu? Dan inilah yang dikatakan sebagai satu company yang memperondak-perandakan pemikiran orang. Sebab orang akan berasa bersalah, orang akan rasa dilema. Sebab dia nak rasa, setiap orang nak rasa diri itu ada nilai, diri itu ada function pada masyarakat, dan dia orang buat benda tu dengan cara menderma. Dan bila saya kata produk saya, kalau kamu beli 15% daripada harga produk ni akan diberi pada orang yang susah, dah tentu kamu akan memilih produk saya juga. Sebab kamu memilih bukan sebab kamu suka dengan produk saya, tapi kamu suka untuk bantu orang yang susah itu.
Jika benar umpan itu berjaya, bermaksud bahawa secara tak langsung saya pun macam tak perlu nak fikirkan sangat saya punya kualiti produk tu, sebab memang orang akan beli produk saya sebab dia nak menderma kepada orang yang susah tu. Dan secara tak langsung juga telah ternampak secara fizikal saya menggunakan kesusahan orang lain untuk mendapatkan kebaikan yang apa benda yang saya boleh dapat bila saya mengeksploitasi diri mereka yang sebegitu. So bila kita nampak orang susah, kita tak boleh kata kalau kita nak tolong orang ni bersyarat benda yang aku buat ni mesti harus ada manfaat pada diri kita sendiri. Tidak. Kalau kita nak menolong orang kita, biarlah apa benda yang kita ada, kita patahkan separuh untuk diberikan pada dia, dan biarlah pengorbanan itu hanya Allah SWT yang tanggung. Dan kita telah melihat berapa ramai orang-orang yang berderma dan begitu naik mereka punya company sehingga berlipat kali ganda, sehingga satu kekayaan yang mana mereka tak dapat dibayangkan. Contoh kita ambil macam Bill Gates, berapa banyak duit yang dia bagi dan berapa banyak kekayaan yang dia ada sekarang, sehingga dia membeli sebuah kereta sport mewah dengan memetik jari. So ini adalah salah satu eksploitasi kepada orang yang susah, dan ini adalah seperti mempergunakan ihsan yang ada pada hati seorang untuk kita tangkap apa perasaan hati dia orang yang penuh dengan kasih sayang tu, dan kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan tidaklah saya begitu nak memerangi syarikat-syarikat korporat ni. Apa benda yang saya nak minta ialah kamu asetkan derma dan kamu punya produk. Dan saya teringin nak buat macam tu. Contohnya macam saya suka menderma dan saya suka dan juga saya juga bebas memilih untuk apa benda produk yang saya nak. Kebebasan dalam memilih dalam keadaan saya tidak diprovokasi atau dipermainkan minda supaya saya dibentuk untuk berfikiran dengan cara yang sebegitu. Saya tak nak jadi hamba dunia yang disuruh ke sana ke sini mengikut rentak hanya kerana kamu memikirkan itu adalah jalan yang terbaik untuk diri kamu sahaja. Dan keharusan untuk kita berfikir harus apa manfaat ini pada semua orang, dan itu apa benda yang saya nak cuba buat, dan kita jadikan sendiri sebagai satu awareness dan satu kesedaran kepada masyarakat sekeliling. Dan saya harap saya punya motif dan saya punya pengajaran sampailah. Maksudnya saya tidak menentang ahli-ahli syarikat korporat besar, saya tidak menentang. Saya cuma mengkomplain cara macam mana kamu nak mendapatkan keuntungan itu sahaja. Dan jangan pernah menggunakan kesusahan yang dialami oleh orang lain untuk menjadikan diri kita sebagai satu faedah yang baik hanya kerana kita menunjukkan berita-berita yang membuatkan orang simpati dengan apa benda yang telah berlaku. So bagaimana dengan awak punya pendapat? Adakah awak merasakan benda sama? Adakah ada pendapat-pendapat lain, perasaan yang berbeza? Kalau awak rasa macam saya terlalu innocent, saya tak begitu nak mengetahui sebenarnya apa benda yang berlaku, kalau gitu jelaslah kepada ruang komen di bawah, ataupun awak cuba buat video kembali kepada saya untuk menerangkan tentang sesuatu. Dan itu apa benda yang saya nak, itu adalah satu conversation bagi saya yang sihat, dan saya sentiasa inginkan suatu tekanan supaya saya boleh dapat improve diri saya sendiri. Dan so far itu sajalah apa benda yang saya cuba sampaikan. Apa-apa pun jangan lupa like dan subscribe, dan sentiasalah kita mendalami ilmu, dan berikanlah idea-idea yang baik pada masyarakat, insyaAllah. So saya minta diri dulu. Nama saya Muaz. Assalamualaikum.